Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ke depan semua anak-anak murid. Cikgu minta maaf sebab lama tak bagi kamu PDPC online sebab cikgu ada masalah teknikal dengan gadget-gadget cikgu ya. Okey, baik. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan bab yang baru, iaitu masih lagi dalam bab 2, aplikasi teknologi, tapi tajuk kita ialah reka bentuk elektrik. Okey. Baik, dalam reka bentuk elektrik, sebelum tu cikgu harap kamu semua boleh bersedia dengan apa buku teks ya. Siapa-siapa yang ada buku teks sila buka muka surat 60. Jadi kalau kamu buka muka surat 60, okey, ia seperti dalam paparan di skrin cikgu ni ya. Okey, baik. Reka bentuk elektrik. Sebelum kita belajar lebih lanjut, suka untuk cikgu bagi tahu apakah objektif ataupun hasil pembelajaran yang kamu kena tahu dalam tajuk ini ya. Baik, dalam tajuk reka bentuk elektrik, kamu akan mencapai objektif-objektif seperti berikut. Yang pertama, mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik, iaitu sumber, beban dan kawalan. Okey. Baik, yang kedua, menunjuk cara reka bentuk litar elektrik, peralatan elektrik, okey, dari segi keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Baik, seterusnya tiga, membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. Baik, seterusnya kita pergi kepada amali kita, iaitu menghasilkan gadget elektrik. Dalam bab ni kamu kena menghasilkan gadget elektrik. Walau bagaimanapun dalam faktor reka bentuk, sebelum kamu buat gadget reka bentuk elektrik, kamu kena melukis dulu. Iaitu tengok ya, objektif dia menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik yang akan dibuat. Kemudian bila kita dah lakar, kita analisis okey, dari segi elemen sistem elektrik pada gadget yang akan dihasilkan, membina gadget elektrik berfungsi, membuat pengujian dan penilaian fungsi gadget, dan akhirnya mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk gadget yang telah dibina. Baik, ini semua adalah objektif yang perlu kamu kuasai. Sekiranya kamu dapat menghasilkan gadget yang baik, berfungsi dan sebagainya, kamu akan mencapai tahap TP6 ya. TP6. Tahap pencapaian yang baik. Okey? Baik, kita pergi kepada slide cikgu ya. Cikgu ada sediakan slide. Slide ni bukan cikgu yang buat ya. Jadi cikgu ambil daripada grup-grup reka bentuk dan teknologi ya. Baik, tajuk kita pergi kepada yang pertama ya. Objektif kita yang pertama iaitu mengenal pasti dan menjelaskan sistem-sistem elektrik, iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Baik, di sini ya, kita kalau kamu lihat kat sini cikgu ada satu kit pembelajaran elektrik. Jadi itu sebabnya kalau kamu datang ke sekolah, cikgu boleh bagi kit ini. Baik, di sini kita ada pendawaian. Tengok bila cikgu buka switch ni, mentol menyala. Baik, ini adalah basic pendawaian kepada elektrik. Baik, saya tunjuk ini dulu, kemudian saya cerita dulu ya, supaya kamu tahu. Baik, cuba tengok di sini kita gunakan apa? Kita gunakan bateri. Okey, bateri kita pergi ke nak menyalakan mentol ini, kita kena ada wire. Tengok ya. Mula-mula bateri, kemudian wire. Kemudian selepas wire, kita ada switch. Tengok ya, kita ada apa? Switch. Ini switch. Kemudian apa yang menyala? Mentol. Baik, mentol. Tengok ya, bateri, wire, switch dan juga mentol. Okey? Baik, kamu kena ingat tiga benda ini
sebelum cikgu terang kepada sistem-sistem elektrik ni. Cuba tengok, kita ada sumber, medium, beban dan juga kawalan. Okey. Baik, apa dia sumber? Tengok yang pertama, apa dia sumber? Sumber ialah punca pengeluar tenaga elektrik seperti dana kuasa dan bateri. Tadi ada cikgu cakap pasal bateri, ada kan? Okey, terdapat sumber yang boleh diperbaharui. Contoh, sumber yang boleh diperbaharui ialah solar, atau kita sebut selalu tenaga solar, angin, kincir angin, air. Air itu empangan hidroelektrik ya, empangan hidroelektrik. Kemudian matahari dan juga ombak. Okey. Baik, manakala sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah bateri yang tidak boleh dicas semula, petroleum, arang batu, gas dan tenaga nuklear. Baik, bateri yang boleh dicas semula dianggap sebagai sumber yang boleh diperbaharui sementara. Sebab bateri ni ada masanya dia akan matilah, dia tidak boleh berguna lagi ya. Contoh kalau kita selalu sebut bateri kong kan. Bila kataan kong tu keluar maksudnya bateri tu tak boleh digunakan lagi. Walaupun bateri tu asalnya boleh dicas. Contoh bateri cas ni bateri kamera, bateri telefon, bateri kereta kan. Baik, itu tadi yang pertama, sistem elektrik. Yang pertama kita ada sumber. Okey, sumber. Cerita pasal sumber ni ada banyak. Baik, bila kita sebut tenaga solar. Okey, seperti dalam gambar ini, kamu tengok dalam gambar ini adalah plat solar. Okey, plat solar. Jadi satu solar ni dia mewakili beberapa watan elektrik. Okey, dia tak terusnya sambung. Kalau kita beli kereta mainan, kereta solar, dari plat solar ni dia terus sambung ke motor elektrik kan. Kemudian terus dia berfungsi. Tapi kalau untuk ni dia kena ada bahagian peranti-peranti lain lah untuk tukarkan tenaga solar kepada bentuk watan yang lebih tinggi. Jadi ini tenaga apa? Tenaga solar. Tenaga solar boleh diperbaharui. Okey, dia tak habis. Dia selagi ada plat ni masih sempurna, masih boleh digunakan, dia sentiasa menghasilkan elektrik. Okey, baik. Yang ni kincir angin. Dekat negara kita tak ada kincir angin ni. Sebelum tu kalau kamu tengok ni plat solar yang banyak ni, kita Malaysia baru dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ni kita dah buat benda ni ya. Kita kalau kamu pergi ke mana, ke daerah Sepang, tak silap saya, dekat sana ada satu tempat tenaga solar yang besar, ruang yang tanah yang sangat luas untuk tenaga solar. Baik, ini kincir angin. Kincir angin kat negara kita tak ada ya, kita tak gunakan benda ni untuk menghasilkan elektrik, tapi dia boleh menghasilkan elektrik di negara-negara tertentu, dekat Amerika Syarikat, dekat negara yang ada angin kuat ya, dia gunakan kincir angin. Okey, yang ni juga adalah tenaga boleh diperbarui. Okey, ini ada dekat Malaysia. Ini banyak ya. Dan yang paling besar kita ada dekat Sarawak, Empangan Bakun. Okey, Empangan Bakun ya, yang sangat besar. Okey, yang ni kita gunakan tenaga air. Tenaga air ni dia akan tolak turbin di dalam tu ya. Jadi turbin ni dia macam dinamo yang besar. Bila dinamo berpusing, dia akan menghasilkan arus elektrik. Nampak ni? Itu sebab empangan dia. Empangan, apa maksud empangan? Iaitu menyekat sungai. Okey, menyekat sungai untuk menghasilkan air. Okey, air yang kuat. Itu sebab empangan. Ni empangan lah ni ya. Empangan. Dekat Malaysia ada banyak empangan. Okey. Dan yang paling besar adalah empangan Bakun. Okey. Ini tengok macam mana kerata rentas empangan ni ya. Air yang bertakung, nampak tak? Air bertakung dia akan keluar dari sini ya. Okey, dia akan keluar. Kemudian tengok dalam ni ada turbin penjana kuasa. Okey, turbin dia akan menghasilkan. Ni kita ada transformer sebab elektrik yang menghasilkan di sini sangat besar. Beribu-ribu kilowatt. Kemudian dia akan dihantar dari empangan ni ke bandar-bandar melalui wire ni ya. Kadang-kadang kita boleh tengok
tiang-tiang elektrik ni, pecahan-pecahan elektrik yang besar-besar ni kat kawasan kita ni pun ada. Kamu boleh tengok sampailah ke tiang-tiang yang kecil yang sampai ke rumah kita tu. Itu sebab kita gunakan elektrik, kita kena bayar bil. Sebab bil yang diorang kutip tu sebahagiannya untuk bayar gaji pekerja, untuk penyelenggaraan, untuk kos pengurusan, untuk kos beri bahan mentah dan sebagainya. Okey. Baik. Tadi saya dah sebut sumber. Jadi kalau dekat sini tadi, kat peranti yang cikgu bagi ni tadi, kit ni tadi, kalau kita tengok di sini ya, okey, macam mana mentol ni boleh menyala. Okey, macam mana mentol ni boleh menyala, okey. Dia disebabkan oleh sumbernya. Sumbernya adalah bateri. Jadi kalau kita tengok bateri, dia adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, itu tadi sumber yang pertama. Baik, yang kedua kita ada medium. Okey, yang kedua kita ada medium. Ini medium. Okey, medium ialah perantara di antara sumber dan beban. Ia bertugas membawa arus elektrik. Terdapat dua jenis medium iaitu kabel ataupun wire dan tanpa wire. Ataupun kita kata sekarang kita lebih suka sebut kataan wireless. Okey, tanpa wire. Baik, contoh medium tanpa wire ialah gelombang radio, infrared, bluetooth, wifi dan sebagainya lah. Itu semua adalah medium-medium tanpa wire. Jadi kalau di sini tadi, di kit tadi, kita ada sumber bateri, kemudian bateri ini disambungkan kepada mentol dan juga apa ni? Okey, mentol switch bateri ni dia disambungkan oleh wire. Jadi wire ini kita sebut sebagai medium. Faham ya? Medium. Dua benda dalam ni lah kita belajar. Yang pertama sumber, yang kedua medium. Okey? Baik, seterusnya cuba tengok dalam contoh ini medium. Okey, medium, tengok medium elektrik mengalir melalui wire. Okey, peralatan elektrik ini menggunakan wire. Manakala peralatan ini juga pula adalah tanpa wire. Tapi sebenarnya kalau kita tengok gambar ini pun tak berapa nak tepat juga ya. Sebabnya telefon Samsung ni dia gunakan lithium bateri. Bateri tu dia ada dalam ni. Okey. Yang masukkan di sini tanpa wire di sini ialah dia tak perlu cucuk pada current. Dia tak punca elektrik, dia tak perlu dicucuk pada punca elektrik. Tapi sebenarnya yang kita belajar medium ni fokus kepada pendawaian. Okey, pendawaian peranti satu-satu peranti elektrik. Contoh dalam kipas ni, okey, daripada motor nak pergi ke switch, dia mesti ada wire yang bersambung di sini ya. Jadi tanpa wire kat sini cuma dia telefon ni dia ada bateri dalam tu ya. Cuma yang ni tak berapa tepat gambar dia. Cuma tanpa wire yang dimasukkan di sini dia tak perlu cucuk pada sumber elektrik lah, sebab sumber elektrik arus arus terus ni ya. Okey, kecuali kalau bateri kita dah habis baru kita kena cas. Okey. Baik. Selepas sumber medium, ada satu lagi sistem kita sebut sebagai beban. Okey. Beban. Apa maksud beban? Beban ialah alat yang melakukan tugas dan menggunakan tenaga elektrik. Beban ini menghasilkan kesan tertentu seperti cahaya pada mentol, bunyi pada pembesar suara dan putaran pada motor. Jadi di sini dia ada sebut tadi. Saya ada tunjukkan tadi kan. Pada peranti tadi kan. Kita ada mentol. Okey. Jadi mentol adalah beban. Mentol adalah beban. Kita tengok di sini ya. Mentol adalah beban. Nampak tak? Kalau kita tukar mentol ni kepada motor DC. Okey. Kat sini tak ada. Kalau kita tukarkan kepada motor DC adalah beban. Kalau kita tukar kepada kipas adalah beban. Kalau kita tukarkan kepada heater, pemanas adalah beban.
Faham ya? Apa-apa benda yang menghasilkan kesan tertentu seperti cahaya. Okey, baik. Bila kita letakkan mentol sebagai beban, mentol adalah beban. Baik, kalau kita tukarkan mentol dengan motor DC. Okey, ini motor DC. Baik, motor DC ni adalah beban. Apa saja yang menjalankan tugas seperti menghasilkan cahaya, menghasilkan gerakan putaran, ia disebut sebagai beban. Baik, elemen yang keempat kita sebut dia sebagai okey. Baik, elemen yang keempat yang terakhir kita sebut dia sebagai kawalan. Baik, dekat kit yang saya tunjuk tadi ya. Ini kita ada Swiss. Okey, Swiss ini simple Swiss. Baik, kita tengok bila dia bersentuh arus akan mengalir daripada bateri. Bateri akan mengalir daripada wire kemudian terus ke Swiss. Okey, Swiss. Okey, kalau kita buka litar, ini dipanggil litar terbuka ya, litar terbuka, mentol tidak akan menyala. Jadi siapa yang kawal? Dia Swiss. Jadi Swiss ni kita sebut sebagai kawalan. Okey? Baik, kawalan ialah bahagian, kawalan ialah bahagian yang mengawal aliran arus elektrik dengan selamat. Seperti memutus dan menyambungkan litar. Okey, memutus dan menyambungkan litar. Kena ingat perkataan tu ya. Memutus. Okey, sekarang saya putuskan litar. Sekarang, okey, dalam keadaan ini litar terbuka ya, litar terbuka. Maksudnya litar terputus. Okey, jadi kita mutus. Jadi bila kita sambungkan litar, mentol akan menyala. Jadi saya harap kamu faham tu, ini fungsi kawalan, iaitu memutus dan menyambungkan litar. Baik, dia kata di sini kawalan ini boleh dilakukan secara insaniah, manual dan automatik. Contohnya kawalan Swiss, kawalan suhu, okey, penyaman udara, kawalan suhu, penyaman udara, kawalan suhu periuk nasi. Okey, baik, itu adalah fungsi dia ya, fungsi kawalan. Okey, ini adalah contoh-contoh kawalan Swiss. Okey, contoh-contoh Swiss yang ada, yang pernah kamu lihat atau kamu pegang atau kamu guna. Okey, dekat tangan saya ni, nampak tak? Okey, kat tangan saya ni, okey, ini disebut sebagai Swiss yang paling kecil lah, Swiss Micro. Okey, Swiss Micro. Dan di peringkat penghasilan gadget nanti, kita akan didedahkan dengan macam mana kita nak gunakan Swiss Micro ni. Ini adalah contoh kawalan. Baik, cuba tengok, ini adalah Swiss lagi. Macam-macam jenis Swiss. Okey, yang ni Swiss, kita panggil sebagai Swiss toggle dia ya. Swiss toggle. Baik, cuba tengok ni, Swiss dia ada secara manual atau secara automatic. Okey. Baik, contoh kawalan manual dan kawalan automatic. Macam mana yang dikatakan dengan kawalan manual dan kawalan automatic? Baik, cuba tengok di sini periuk nasi kita. Bila kita nak masak nasi, kita dah letak nasi dalam tu kan, kita dah pasang semua kabel elektrik semua. Kemudian kita on current elektrik kita tekan switch on. Kemudian kita kena buat apa? Kita kena tekan. Adakah ditekan sendiri? Tak, kita kena tekan gunakan tangan kita. Betul tak? Kita gunakan jari kita tekan pada bahagian putih. Okey, jadi disebabkan kita yang sendiri tekan, dia disebut sebagai kawalan manual. Okey, kawalan manual. Ini pun sama juga, kita kena tekan dia, maksudnya kawalan manual. Tetapi ada ciri-ciri automatik di dalam periuk nasi ni. Contoh dekat dalam ni kita ada satu peranti. Okey, peranti. Kalau disebut sebagai power receptacle. Power receptacle. Okey. Baik, bila dia berdasarkan berat. Okey, pasalnya dia bertindak balas terhadap berat kan. Bila kita letak air, dalam ni kita letak air tu bila dah jadi nasi, okey, dia sampai masa dia akan tolak secara automatik. Jadi current elektrik tidak lagi memanaskan periuk nasi ini.
tidak lagi masak dia cuma panas saja. Dia automatik Jadi nasi tu kita tak payah tengok lah sampai masa nasi tu masak je. Kan? Dan dia tidak hangus. Begitu juga dalam cerek elektrik Cerek elektrik, okey, mula-mula kita tekan pakai manual. Kemudian bila air masak tu dia automatik tertutup sendiri kan, betul tak? Tutup sendiri. Jadi itulah disebut sebagai kawalan automatik. Baik. Okey, dekat striker. Kat striker pun kita ada kawalan automatik dia. Striker zaman sekarang ni lagi canggih. Jadi kita tak perlu kawal suhu pun kita tak perlu. Kan? Dia ada satu striker tu yang tak perlu kawal suhu pun. Jadi kita terus iron je. Kita tertinggal tak tutup striker satu hari pun dia akan off sendiri nanti. Jadi itu kawalan automatik. Baik, ini adalah peranti dalam peranti pendawaian elektrik kita lah. Ini pun bertindak secara automatik juga. Okey. Baik, itu tadi suka saya nak ingatkan balik dalam sistem elektrik ni. Dalam sistem elektrik ni, yang pertama kita ada Kita ada sumber. Ni ingat Yang pertama kita ada sumber. Okey, kemudian kita ada beban. Okey, yang pertama kita ada sumber kita bateri. Kemudian kita ada medium kita wire. Ada dua jenis medium, satu wire, satu tanpa wire. Kemudian kita ada beban kita mentol. Okey, mentol. Ini sebut beban lah. Kalau kita nak gerakkan satu, kita pakai motor DC kan. Jadi motor tu adalah beban. Kemudian kita ada kawalan. Macam mana kita nak mengawal beban tadi? Ataupun macam mana kita nak mengawal arus elektrik dalam gitar. Kita ada sistem kawalan yang kita sebut sebagai Swiss. Okey, itu disebut kawalan. Baik, kita pergi kepada seterusnya. Kita pergi kepada arus, jenis-jenis arus elektrik. Okey, jenis-jenis arus elektrik. Baik, dikata di sini arus elektrik, yang pertama kita ada arus ulang alik. Okey, arus ulang alik atau singkatannya AU. Ialah sistem penjanaan dan pengagihan elektrik dari stesen dana kuasa hingga ke rumah. Okey, dari tadi ingat tak tadi saya tunjuk empangan hidroelektrik tadi? Dia ada pencawang elektrik kan? Kabel-kabel elektrik daripada empangan hidro pergi seterusnya sampai ke rumah kita. Dia melalui satu kabel yang besar. Baik, itu disebut sebagai arus ulang alik. Baik, voltan bagi arus jenis ini boleh dinaikkan dan diturunkan menggunakan transformer. Baik, transformer atau nama lainnya sebagai pengubah. Baik, penghantaran elektrik dilakukan dalam keadaan voltan yang tinggi supaya dapat merendahkan nilai arus. Okey, baik, tujuannya adalah untuk mengurangkan kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. Baik, ingat yang pertama jenis arus dia ada dua je. Yang pertama satu arus ulang alik. Baik, ini adalah keratan rentas. Okey, gambar ni kamu boleh tunjuk buku teks. Okey, buku teks muka surat 64. Baik, cuba tengok ni arus ulang alik dia datang daripada mana tadi? Empangan ke, jana kuasa, stesen jana kuasa ke, datang kepada tiang elektrik. Bekalan arus ulang alik dari transformer yang telah direndahkan voltanya kepada 240 volt. Jadi ingat kan, nilai voltan dalam rumah kita nilainya adalah 240 volt. Okey. Baik, ni mentol ni nampak tak dia guna? Jadi mentol ni, television, semuanya peralatan elektrik ni menggunakan arus ulang alik. Okey. Baik, yang seterusnya kita ada arus terus. Okey, arus terus merujuk kepada sistem kuasa dengan hanya satu kekutuban voltan atau arus. Arus elektrik yang mengalir adalah secara sehala. Baik, arus terus dihasilkan daripada pelbagai sumber seperti bateri, solar dan dinamo jenis commutator. Dalam arus terus, caj elektrik mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, ini adalah contoh peralatan yang menggunakan arus terus sebab digunakan
bateri. Arus terus lah dia mengalir, okey, dari positif dia mengalir ikut satu arah dan balik ke punca negatif. Jadi bila lengkap lengkap litar tu, mentol pun menyala. Apa-apa yang menggunakan bateri, dia dijelaskan sebagai menggunakan arus terus. Okey. Baik, arus terus dihasilkan daripada pelbagai sumber seperti apa? Bateri dia kata. Bateri, sel solar dan dinamo. Itu sebab tadi ada wire dan tanpa wire. Kita tengok dia letak gambar apa? Dia letak gambar telefon. Telefon tadi dia gunakan bateri, dia guna arus terus. Jadi walaupun kita cucuk kita punya pengecas tu dekat sumber elektrik yang besar, tapi dalam tu dia ada pengubah dia ada transformer yang mengubah daripada 240 watt tu jadi 12 watt yang sesuai, 9 watt, 6 watt yang sesuai dengan bateri untuk dicas. Baik, dia kata dalam arus terus, cas elektrik mengalir dalam satu arah sahaja. Itu sebab dia ada positif dan negatif. Okey, yang positif ke negatif. Okey. Baik, itu yang disebut sebagai jenis-jenis arus. Jadi saya nak kamu ingat jenis-jenis arus kita ada dua jenis arus saja, iaitu arus ulang-alik dan juga arus terus. Okey. Baik, ini adalah simple pendawaian. Okey, kita tengok yang pertama kita ada bateri. Okey. Yang pertama kita ada bateri, kemudian kita ada wire, ni sama macam kit yang saya tunjuk tadi. Kemudian kita ada switch. Kemudian kita ada wire lagi, jadi mentol. Jadi bateri ni kita sebut apa tadi dalam sistem? Istilah sistem tadi kita sebut apa? Bateri adalah bateri adalah apa? Sumber. Okey, sumber. Wire merah ni sebagai medium. Kemudian kita ada switch sebagai kawalan dan seterusnya yang terakhir kita ada beban. Beban kita adalah mentol. Okey, baik, ini adalah dynamo. Okey, dynamo adalah dynamo digunakan pada basikal ni untuk menghasilkan arus terus ya. Arus terus dan sumbernya boleh diperbaharui. Dia bukan bateri ya, dalam tu dia ada magnet dan juga gegelung wire untuk menghasilkan aruhan elektromagnet dan menghasilkan elektrik kepada mentol basikal. Okey. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Jadi kita dah mengenali dua objektif kita. Yang pertama kita sebut sebagai sistem dalam elektrik, bentuk elektrik. Sistem yang dimasukkan adalah kita ada sumber, kita ada medium, kita ada beban dan kita ada kawalan. Dan kita juga belajar jenis-jenis arus. Yang pertama adalah arus terus dan yang kedua adalah arus ulang-alik. Biasanya arus ulang-alik digunakan dalam peranti-peranti yang besar yang memerlukan tenaga elektrik yang banyak. Tapi arus terus kita gunakan dalam peranti-peranti yang kecil lah, yang ringan, yang kecil. Contoh seperti torchlight, lampu meja, kipas mudah alih dan sebagainya. Kita gunakan arus terus. Baik, sekian dulu sampai di sini. Jadi saya harap kamu semua membuat ulang kaji dan membuat pembacaan di muka surat daripada muka surat 60 sampai 64 buku teks ya. Kita akan pergi kepada topik seterusnya dalam pendawaian elektrik dalam masa terdekat. Jadi itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.